Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Najim Malaysia yang itu bertopikkan bahasa Melayu. Perkenalkan, adik kumpulan saya Muhammad Din Hakim bin Ridwan, Muhammad Abu Hanifah, Muhammad Farid Najhan, Muhammad Haziq bin Hariri dan Muhammad Nabi Fikri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang pengenalan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni dia dari segi sejarah bahasa Melayu dia adalah bahasa perantaraan lingua franca semenjak dari abad ke-15. Dengan wujudnya Kesultanan Melayu Melaka ni, pada masa itu bahasa Melayu ni merupakan bahasa utama yang digunakan pada masyarakat pada masa itu. Dia digunakan oleh pedagang-pedagang yang datang dari serata dunia. Pada zaman penjajahan British ni, penggunaan bahasa Melayu mulai merosot disebabkan oleh bahasa Inggeris lah. Sebab orang menggunakan lebih menggunakan bahasa Inggeris daripada menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Lepas tu dia pula merosot kerana bahasa Inggeris ni dia diutamakan lah dalam bidang pentadbiran ataupun pendidikan. Walau bagaimanapun, ada juga yang beberapa orang pegawai British ni yang berminat dengan keunikan bahasa Melayu. Dengan secara tidak langsung mereka muncul sebagai sarjana bahasa Melayu. Contoh yang orang rasa bahasa Melayu ni unik, nama dia Stanford Raffles dan R.J. Wilkinson. Kedudukan bahasa Melayu ni ia telah dikaji semula semasa pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So dalam hal ni pihak pemerintah Tanah Melayu dia orang sedarlah bahawa Tanah Melayu tidak boleh menggunakan bahasa Inggeris, kena gunakan bahasa Melayu juga lah. Lepas tu mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu ni perlu dimaktubkan dalam perlembagaan untuk memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Hari sekali bahasa Melayu ni telah dimaktubkan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa Melayu mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi. Dia termasuk sekali lah dalam apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa am. So perkara ni juga melindungi bahasa-bahasa lain dan tidak ada sesiapa pun dilarang daripada menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita dekat Malaysia ni, kita tak larang pun bahasa Cina, bahasa India untuk menggunakan bahasa mereka. Lepas tu selepas terdapat juga peruntukan sementara terhadap penggunaan bahasa Melayu ni, terutama selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dalam hal ini, kelonggaran menggunakan bahasa lain seperti bahasa Inggeris adalah diperlukan. Peruntukan sementara ini dapat dilihat pada perkara-perkara berikut, seperti tempoh 10 tahun selepas hari kemerdekaan dan selepas daripada itu, sehinggalah peruntukan selainnya oleh Parlimen. Bahasa Inggeris ni dia digunakan selain dalam kedua-dua majlis Parlimen. Maksudnya dalam Parlimen tu dua-dua bahasa boleh pakai, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Lepas tu Dewan Undangan pula, Dewan Undangan Negeri dan segala maksud rasmi yang lain. Diorang boleh guna bahasa ni, kedua-dua bahasa ni. Dia tak ada macam kita kata macam kena guna bahasa Melayu je, tak boleh. Dia tak ada macam tu. Lepas tu selepas 10 tahun pula
Parlimen telah menggugurkan peruntukan sementara melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Walau bagaimanapun, akta ini tidak dipakai lagi bagi negeri Sabah dan Sarawak. Hanya Semenanjung Malaysia saja yang guna. Akta ini pula disemak dari Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Oleh itu, akta ini dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 1967. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sejarah yang tercatat, sebelum Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu ini digunakan secara meluas untuk pelbagai urusan pentadbiran dan urusan rasmi, seperti perundangan dan kehakiman, jabatan polis, urusan pentadbiran. Buktinya, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Johor apabila menerima penasihat Inggeris pada 1914, iaitu 11 Mei 1914, Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim menulis surat kepada Sir Arthur yang merupakan Gubernur Singapura. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang dapat dibahagikan kepada 4, iaitu bahasa Melayu Purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu Purba. Bahasa Melayu terawal digunakan oleh manusia yang berdiami kawasan Nusantara. Bahasa Melayu Purba merupakan bahasa Melayu yang wujud pada zaman prasejarah yang tidak ada bukti rekod yang bertulis pada masa tersebut. Bahasa Melayu Purba juga merupakan bahasa Melayu terawal yang digunakan oleh kelompok manusia yang mendiami kawasan Nusantara. Tiada rekod bertulis dijumpai. Ditulis menggunakan bahan yang tidak tahan lama. Pada zaman itu, tulisan rencong tidak digunakan secara meluas. Sebaliknya, masyarakat ketika itu lebih suka menggunakan tradisi lisan dari mulut ke mulut. Bahasa Melayu kuno. Kedatangan pedagang dan penyebar agama Hindu. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama Hindu bersama bahasa Sanskrit telah membawa perubahan besar daripada bahasa Melayu Purba kepada bahasa Melayu kuno. Dipengaruhi sistem bahasa Sanskrit, bahasa golongan bangsawan. Pengaruh agama Hindu adalah sangat kuat. Tambahan lagi, bahasa Sanskrit juga mempunyai kedudukan hierarki yang tinggi sebagai bahasa golongan bangsawan, seperti Devanagari, Vanki dan Pallava. Bahasa Melayu klasik pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Zaman bahasa Melayu klasik bermula pada awal abad ke-14 hingga abad ke-19, iaitu berdasarkan kepada tarikh yang tercatat pada penemuan prasasti Terengganu. Dipengaruhi bahasa Arab dan bahasa Islam. Kerajaan Melayu Melaka. Pada zaman ini, pengaruh Arab dan agama Islam sangat giat berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu moden, abad ke-19. Kedatangan imigran luar. Pada abad ke-19, telah menyaksikan kebanjiran imigran luar terutamanya dari China dan India yang dibawa masuk oleh penjajah barat yang menguasai Asia Tenggara. Bahasa barat diresap ke dalam bahasa Melayu, bahasa pinjaman. Perkataan-perkataan daripada bahasa barat seperti bahasa Portugis, Belanda dan Inggeris mulai meresap ke dalam bahasa Melayu. Terima kasih. Saya akan teruskan pembincangan ini dengan cerita sedikit tentang impak dan tujuan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Pertama sekali, apa yang kita dapat tengok di slide, untuk memenuhi keperluan bagi menyatu padukan pelbagai etnik agar menjadi sebuah negara yang bersatu. Ini semua kerana kita sebagai rakyat Malaysia yang punya pelbagai kaum. Jadi yang seterusnya, pemimpin dahulu berfikiran bahawa jika ingin menyatu, padukan penduduk kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggeris. Ia akan seperti
memantapkan lagi bahasa Melayu tersebut sama ada kaum lain ataupun kaum kita sendiri. Okay, dan seterusnya, orang Melayu perlu menerima hak orang bukan Melayu kerana mereka telah menerima bahasa Melayu. Dan seterusnya pula, rakyat dapat merasai hidup di bawah satu negara, seperti hidup berbilang kaum, hidup bersatu padu, ataupun hidup berbagai budaya. Okay, yang seterusnya, perpaduan lebih kelihatan. Ini kita dapat membanggakan nama negara kita supaya kita dapat meningkatkan lagi ekonomi kita. Yang terakhir sekali, bahasa Melayu dimuatabakkan dan tidak pupus. Ia kerana Melayu zaman sekarang mempunyai jiwa Melayu yang kukuh dan sayang akan bahasa Melayu. Jadi saya teruskan pembentangan ini kepada seterusnya pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan artikel berkaitan isu bahasa Melayu. Seperti link yang diberikan, iaitu artikel semua pihak berperanan mentadbirkan bahasa Melayu. Banyak istilah yang digubal DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang semakin meluas penggunaannya. Sebagai contoh istilah bidang kesihatan seperti pelitup muka, sekatan pergerakan, kawalan kendiri. Jadi apa salahnya kita mementabatkan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri yang sememangnya luas, mempunyai berjuta-juta dan digunakan di dalam perniagaan ataupun istilah-istilah yang rasmi seperti penggunaan harian. Sebagai contoh yang amat mudah, jika pelajar di sekolah menggunakan highlighter, mereka tidak memanggilnya dengan bahasa kita sendiri iaitu bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Inggeris iaitu highlighter, sedangkan di dalam bahasa Melayu highlighter itu ialah pen penyerlah. Kita sepatutnya memutabatkan bahasa-bahasa ini, kalau tak siapa lagi akan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Dan seperti usaha kerajaan sendiri yang kita dapat lihat dalam penggunaan bahasa Melayu yang mereka cuba untuk martabatkan, mereka menggunakan istilah program ataupun pakej bantuan dengan bahasa-bahasa Melayu sendiri, iaitu permai, penjana, prihatin, permerkasa dan pemula. Semua ini ialah bahasa yang dimartabatkan supaya kita tidak lari kepada paksi bangsa Malaysia itu sendiri. Kesimpulannya, pengaruh Barat membawa banyak perubahan dalam bahasa dan sastera Melayu. Dengan pengenalan tulisan Rumi, alat pencetakan, majalah, sekolah, akhbar, institusi pendidikan, guru, persatuan, pentadbiran, bentuk dan gaya penulisan. Perkembangan bahasa Melayu dipengaruhi oleh pembukaan sekolah Melayu, penerbitan majalah dan akhbar Melayu, hukum kanun dan perundangan, persatuan, perkamusan, buku nahu. Bentuk bahasa dalam karya abad ke-19 dapat dilihat dengan jelas dalam karya yang